Dia kata, tolong, kejap. Perhatian. Kemudian dulu, budak lelaki biasanya 12 tahun. Budak perempuan? Budak perempuan biasanya 9 tahun. Ya betul kan? Tak faham, tanya. Siapa yang tanya, maksud dia tak faham. 12 tahun budak lelaki biasanya ada dua tanda dia. Kita tengok budak perempuan. Budak perempuan dia akan mata berhenti muncul akibat dia ni dengan dua cara. Sama ada dia datang haid. Haid itu maksudnya keluar darah daripada kemaluan dia. Dalam sebulan akan keluar sebanyak 7 hari biasanya. Kalau dia akan keluar darah 7 hari dan dia kena pakai apa nama lasik lah ya. Semangat bos. Keluar darah. Orang kan? Itu benda biasa. Mak awak keluar, kakak awak keluar, yang tak keluar nenek awak. Nenek awak yang keluar cuma gigi palsu. Orang kan? So yang pertama dia datang haid, yang kedua dia bukan nifas. Dia panggil physical transport. Perhatian. Dia yang perempuan. Saya jemput cerita perempuan yang ni saja. Sebab saya tak nak fokus kepada ni, saya nak cerita yang ni. Orang perempuan, sekejap lagi. Sebab kalau orang kata perempuan, orang kena jadi wanita. Okay. Awak tahu tak, saya banyak jumpa peserta program saya yang waktu saya ceramah macam ni, nampak betul straight. Kali jumpa hari itu saya pernah pergi makan dekat Pizza Hut. Bulan lepas saya pergi makan dekat Pizza Hut. Saya isteri dengan anak. Ketika saya tengah order makan tu, datang seorang pelayan restoran tu nak ambil order. Bila dia datang, dia lelaki tetapi watak dia seperti wanita. Rambutnya colour blonde. Jalan dengan penuh lemah gemalan. Pegang pen macam ni. Nak ambil order. Dan dia tersenyum melihat saya. Dia senyum. Dia kata, macam pernah jumpa. Janganlah buat saya dekat sebelah tu. Ini boleh mendatangkan bahaya. Jadi saya pun cakap, pernah jumpa tu, okey, ada program kat mana-mana. Lepas tu baru dia cakap, Ustaz. Dia cakap macam tu, Ustaz. Awak pernah ikut program saya ke? Dia kata, waktu saya UKSR dulu. Sekarang umur berapa? Sekarang dah umur 19 tahun. Saya tengok dia dan saya tersenyum. Dan saya tak tanyalah kenapa awak ni tiba-tiba adakah awak terkelan swingam ke yang jangan semua lepas okey. Tapi saya tahu mungkin ada sebahagian kecil daripada awak yang tiba-tiba bertukar watak. Dia nampak jadi perempuan lebih bagus. Dan saya doakan kat sini tak ada. Tak boleh semua nama. Awak kena faham. Orang lembut dengan orang jadi pondan lain. Pondan ni dia pakai baju, pakai lipstick. Takat dia lembut, tu bukan dia pondan. Dia berjiwa lembut. Awak tak faham. Perhatian. Baik, kita contoh lelaki. Contoh lelaki ya. Kita contoh perubahan fizikal. Lepas tu baru awak akan pergi kepada cabaran. Okey, kita tengok budak lelaki. Budak lelaki biasanya dia akan baligh dengan dua cara. Ingat betul? Pertama, dia mimpi basah. Dalam bahasa lain, keluar air mani. Keluar air mani daripada kemaluan dia.
Dari kepala dia keluar dia RM10. Yang kedua, beratnya dua benda. Sama dia mimpi keluar mani, bangun besok duit penuh tak ada. Yang kedua, dia tak mimpi. Dia tak mimpi apa? Dia cuma mimpi benda lain. Dia pergi makan KFC. Dia mimpi itu je, makan KFC. Yang kedua, dia tak mimpi tapi badan dia berubah. Ada orang dia dapat satu, ada orang dia dapat dua. Okey, siapa-siapa yang dapat salah satu, dia dikira dah balik. Siapa yang dapat dua-dua, dah balik. Siapa yang tak dapat dua-dua, dia belum lagi. Dia masih lagi dalam kategori kanak-kanak lagi. Berhati-hati dan jangan risau. Kalau awak tak balik lagi, jangan risau. Sebab apa? Satu hari awak akan sampai masa. Dan ada budak-budak yang selalu buat benda ni. Dia nak bagi keluar air ni, tambah budak-budak yang duduk di KL. Buat kenal mak ni. Okay? Dia telah buat apa? Dia telah mengasah pensilnya. Yang tak akan tajam. Semua semak dulu dalam semak dan diam. Dia akan mengasah pensilnya yang tak akan tajam itu. Mengeluarkan air mata. Perhatian. Ini adalah untuk mungkin yang tak bawa. Kalau awak mesti, dia akan pernah menggunakan tugas kita. Kalau seorang budak tu dia memaksa air mani dia keluar, memaksa tu dengan cara apa? Dalam bahasa Melayu dia panggil unani, lagi dia panggil melancap, yang ketiga dia panggil masturbasi. Budak-budak yang memaksa kemaluan dia keluar air mani, macam mana dia buat benda ni? Dia tengok pornografi. Dia pergi cyber cafe, dia tengok di kanan, dia pun tekan dekat Google tu, awal tak pakai pastinya. Bila gambar ataupun video. Dan hari ini awak boleh buka benda-benda macam ni di internet, dekat telefon pun boleh. Orang yang di depan saya minta maaf, awak akan dapat ujar rahmat. Kadang-kadang air keluar tu, so awak dapat pahala. Saya pernah ceramah budak dia tak letak tu. Dia memaksa sama ada dia porno. Saya cakap betul ya. Yang kedua dia khayal. Yang ketiga dia buat seks. Dia tak keluar, dia tak mimpi, dia tak berubah fizikal dia.
Tapi dia buat benda ni ataupun merancang ataupun masturbasi ni dengan cara dia buka web. Kalau orang Islam, dia pergi tengok benda ni, dia berdosa. Walaupun dia benda tu best. Betul berdosa tu memang best, betul tak? Jadi kita buka benda tu macam wah, jadi, tetapi dia berdosa. Orang yang melihat pornografi, melihat perempuan tak pakai baju dan orang lelaki membuat acara-acara biologi yang tidak sah, menyebabkan dua benda dia. Pertama sekali, dia tak akan fokus bila dia belajar. Yang kedua, dia tak akan puas bila dia buat satu-satu benda. Sebab manusia ni dia ada limit. Contohnya awak datang sekolah, awak akan pakai baju. Bila tak pakai baju, itu dipanggil no limit. Bila awak buat benda-benda tu, awak buat benda sebab apa? Awak buat benda yang tak ada limit. Pornografi ni tak ada limit. Boleh tidur dengan siapa, boleh buat macam mana, boleh buat semua. Orang yang tengok ni dan akhirnya dia keluar air mani. Maka dia dah mencut, dia dah balik. Yang kedua, dia berdosa. Ataupun dia tak tengok porno, dia khayal. Dia pergi duduk belakang mesin basuh kat rumah dia dulu. Dia dengar mesin basuh bunyi, bum bum bum. Dia pun khayal. Oh, dengar mesin basuh. Dia layan dia pun khayal ni salah. Kadang-kadang dia khayal dengan kawan-kawan dia, dengan perempuan yang dia cuba, dia khayal, maka dia keluar air ni. Salah. Kalau saya buat juga bukan terpulang, awak boleh buat. Tetapi ketika ini malaikat telah mencantik dia sebagai pahala ataupun dosa. Dan ketika itu yang salah siapa? Awak. Dan awak tak mampu bantu mak ayah awak masuk dalam syurga. Sebab apa? Awak pun buat dosa. Sedangkan setiap anak tu, bila Tuhan bagi dekat mak ayah, anak tu akan jadi sebab dia masuk syurga. Tapi ketika anak tu tengok pornografi, buat gaya benda tak elok, menyebabkan anak tu tak menjadi sebab dia masuk dalam syurga. Kalau dia tak tengok porno, dia tak khayal, dia pergi buat seks. Pergi cari siapa-siapa, ajak tidur sekali. Lupa makcik kinting ke, makcik kinting ke. Makcik kinting pakai saya pernah jumpa satu kes budak perempuan berusia 12 tahun bersama dengan seorang lelaki berusia 28 tahun. Dan awak jangan lupa, awak pergi ke Raudatul Sakinah di pusat perlindungan wanita-wanita tu, awak akan tengok ada anak-anak ataupun kawan-kawan awak yang umur 12 tahun dah mengandung. Mana perbuatan ni? So awak tak mimpi basah, awak tak physical transform, awak pergi buat benda ni. Buka pornografi, kan, buka, ambil handphone je. Ambil handphone, tekan apa awak nak tengok. Ataupun awak khayal dan awak buat hubungan ni. Tiga benda ni menyebabkan awak telah sampai apa yang dipanggil sebagai baligh. Faham atau tidak? Sebelum kita pergi kepada chapter tu, sila tanya jika ada soalan. Jadi sekali misalnya, siapa yang belum pernah melalui benda ni, kan? Tak pernah langsung, mimpi basah tak pernah, badan pun tak berubah lagi, tak pernah. Contoh kan? Perhatian, saya pegang baik tak puasa nak berjerit. Baik, siapa yang pernah mimpi basah kat dia? Pernah mimpi basah? Okey, jatuh. Siapa yang dia tak mimpi tapi dia rasa badan dia ada berubah sikit? Jatuh tangan. Siapa yang pernah buat benda ni? Okey, baik, tangan kanan kiri letak atas perut. Buka tengok depan. Dalam kiraan 5. Awak tengok tangan saya. Okey, ikut mata awak, ikut tangan saya.
Mata bukan kepala, tak payah. Mata je. Okey? Mata je. Jangan bercakap tumbuk itu. Okey? Okey? Tengok tangan saya. Awak hanya memfokuskan kepada jari telunjuk saya dan awak melupakan benda lain. Dan dalam kira 5 awak akan pejam mata awak perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pejam mata awak. Buat muka serius. Saya akan tanya beberapa soalan. Dan sebelum saya tanya soalan ni, saya nak awak ikut saya cakap. Kalau dia Muslim, dia sebut Ya Allah. Kalau dia bukan Muslim, dia boleh sebut Ya Allah ataupun dia sebut Ya Tuhan. Terulang. Okey? Sebut Ya Allah. Sebut daripada hati awak, Ya Allah. Kalaulah ada kebaikan dan pahala daripada duduknya saya dalam majlis ilmu ini, berikan pahala itu kepada ibu dan ayah saya, kepada guru-guru saya, kepada rakan-rakan saya. Jadikan saya orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang menjaga diri kepada agama. Saya akan jujur, saya akan jadi baik, saya akan jadi orang yang hebat, InsyaAllah. Baik, Ustaz nak tanya beberapa soalan dan awak tak dibenarkan buka mata awak. Angkat kepala awak, tengok ke hadapan, pejam mata, jangan tunduk kepala. Siapa yang rasa soalan ni berkaitan dengan dia, sila angkat tangan. Okey. Baik, Ustaz nak tanya awak, siapakah di kalangan awak ni yang sayang kepada mak dan ayah dia? Angkat. Jatuh tangan. Siapa di kalangan awak ni yang rasa dia akan buat yang terbaik untuk mak dan ayah dia? Dia akan berjaya, dia akan kerja betul-betul, dia akan jaga mak ayah dia. Angkat tangan. Jatuh tangan. Siapa yang dalam dewan ni dia memang tak akan jadi seorang penipu dalam hidup dia? Dia akan sentiasa jujur dalam hidup dia. Dia tak akan tipu orang lain. Tinggi-tinggi. Jatuh tangan. Baik, saya nak tanya awak betul. Siapa di kalangan awak ni yang pernah dia pernah mencuba rokok, dia pernah lah menghisap walaupun sedikit. Sekurang-kurangnya bila dia jujur tu, Tuhan ampun dosa dia. Dia pernah test rokok tu macam mana. Dia ingatkan cuki-cuki, tengok keluar asap tinggi-tinggi. Orang yang jujur, Tuhan suka. Orang yang tak jujur, dia buat dua dosa. Pertama, dia hisap rokok. Yang kedua, dia tak jujur. Dia pernah mencuba rokok, sama ada kawan dia bagi ataupun dia saja try. Dia nak test tengok rokok ni macam mana, apa rasa dia, apa perasaan dia bila pegang rokok. Adakah rasa nampak macam hebat, tinggi-tinggi. Jatuh. Siapa yang dah ada pasangan hidup, dalam bahasanya macam dia dah ada awet lah, ada awet. Pejam mata, jangan buka. Dia dah ada awet, angkat tangan tinggi-tinggi nak tengok. Tak apa, walaupun muka dia tak handsome, itu tak apa ya? Pejam mata. Siapa dah ada awet, angkat tangan. Orang awet ni maksud dia selalu couple ataupun dia ada hantar surat ke ataupun tentulah. Tinggi-tinggi nak tengok. Siapa yang tipu, saya doakan dia break petang ni juga. Tinggi-tinggi. Lagi. Awet ni maksudnya dia selalu SMS ke ataupun adalah cinta-cinta sikit. Bukan buat apa pun, awet je.
Angkat tangan nak tengok tinggi-tinggi. Dia ada pasangan hidup lah. Bukan dia nak kahwin lagi, sekadar dia macam dia nak couple macam tu, suka-suka. Jatuh tangan. Terima kasih kerana jujur. Soalan ketiga, siapa di sini yang pernah melihat pornografi? Dia pernah melihat laman web yang memaparkan orang lelaki yang perempuan tak pakai baju. Dia pernah tengok sama ada dekat handphone dia, dekat cyber cafe, dekat handphone kawan dia, ataupun dia tak nak tengok kawan dia yang tunjuk. Jadi dia pernah tengok dekat handphone kawan dia kan? Dia pernah tengok. Pejam mata. Siapa yang buka mata saya akan panggil dia sekejap. Saya nampak. Siapa yang pernah tengok? Dekat kan? Siapa yang berbohong dalam majlis ilmu ni, dia tak akan dapat doa para malaikat. Okey, siapa yang pernah melihat skrin TV ke, handphone, laptop, angkat tangan tinggi-tinggi nak tengok. Dia pernah tengok. Tak kisahlah orang Melayu ke, orang putih ke, orang Korea ke. Tinggi-tinggi. Siapa yang tipu, tak tahu lagi keesaan, dia tak tahu macam mana. Angkat tangan tinggi-tinggi nak tengok. Jatuh tangan. Kali ni pejam mata betul-betul, jangan buka mata. Siapa yang sembahyang 5 kali sehari semalam, ni soalan untuk Muslim. Dia memang tak tinggal kan? 5 kali satu hari memang tak tinggal kan? Jatuh tangan. Siapa yang dekat rumah dia sembahyang 4 kali je sehari? Tiga kali. Dua kali. Sekali. Tinggi-tinggi. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah untuk dia sembahyang penuh ikhlas. Siapa yang balik rumah tu dia tak sembahyang langsung, ni bagi Muslim. Dia memang tak sembahyang dekat rumah dia kan? Tinggi-tinggi. Dia tak masukkan solat tu sebagai agenda harian dia. Dia memang tak sembahyang. Betul. Siapa yang boleh hafal surah Fatihah katakan? Jatuh. Siapa yang boleh mengucap 2 kalimah syahadah katakan? Siapa yang tak ingat 2 kalimah syahadah ni untuk Muslim? Dia tak ingat asyhadu, dia tak ingat. Baik, jatuh tangan. Buka mata. Tengok pakcik kata. Ni pakcik depan ni. Okey. Daripada 100 orang ni, 11 orang sahaja sembahyang 5 kali sehari semalam. 11 orang. Yang lain 4, 3, 2, 1 ataupun tak sembahyang. Ada 6 orang tak sembahyang tadi. Bermaksud kalau Malaysia kena gempa bumi macam di Palu Indonesia tu, boleh jadi dia masuk neraka tu. Boleh jadi. Walaupun tak mesti tak sembahyang tu masuk neraka, tapi dosa tu banyak dekat dia. Okey, perhatian. Angkat tangan kanan. Tepuk bawah kawan sebelah. Saya suruh tepuk, bukan saya suruh bunuh dia. Cakap dekat dia, sudah-sudahlah orang yang lama tu. Isahlah. Bawa bertaubat lah. Buka buku baru. Kau boleh. InsyaAllah. Cucuk ketik ada sekali. Perhatian. Perhatian. Baik, kita lihat pada skrin di hadapan. Tak habis lagi cerita ni. Mimpi basah. Orang yang mimpi basah, bila dia bangun-bangun dia basah,
dia keluar air mani daripada kemaluan dia. Air mani ni ciri-ciri dia macam putih telur. Tahu putih telur? Dia likat, dia pekat, dia busuk. Busuk. Likat, pekat, dia bukan bahasa busuk, bahasa dia hanyir. Likat, pekat, hanyir. Awak bangkit pagi, awak rasa basah, sama ada awak mimpi ataupun tak mimpi pada malam tu. Bila awak bangkit pagi, awak rasa basah, bermaksud awak telah, dalam bahasanya dipanggil balik. Dan bila awak mimpi, awak kena buat apa? Mandi wajib. Ni bagi Muslim. Bagi non-Muslim, awak tak perlu mandi wajib, cuma awak mandi pagi macam biasa. Okey? Baik, saya nak tunjuk contoh mandi wajib dulu. Siapa yang pernah mandi wajib kata? Awak di sini? Sudah lama tengok awak di sini. Okey, nama? Ahmad Yumi. Pernah mandi wajib? Nah, Bila? lagi tu Kat mana? kat rumah. Kenapa? Bang ini. Bagaimana? Keluar je lah. Ada mimpi apa tak dalam tu? Cakap betul. Mimpi bulan 3, sekarang dah bulan 10. Apabila seorang Muslim dia telah mimpi basah, bermaksud dia telah bertukar seorang daripada, bila dia telah mimpi basah, dia telah bertukar daripada mumayyiz. Mumayyiz ni kanak-kanak biasa kepada mukallaf, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan. Bermaksud awak ingat tak tarikh bila awak mimpi basah tu? Kenapa awak tak ingat? Katalah awak mimpi basah 1 bulan 3 2018, dia mimpi. Bermaksud bila dia bangun pagi tu, dia kena mandi wajib, dan pada zuhur hari itu dia telah diwajibkan solat. Dia dipanggil mukallaf, orang yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan. Dan kalau dia tak solat, malaikat akan catat. Saya nak tanya awak betul-betul, sejak daripada bulan 3 itu, ada tak tinggal semayang? Berapa kali? Berapa kali tak? 5 kali. Baik. Perhatian. Kalau ditinggal sembahyang bermula zuhur pada 1 bulan 3, malaikat akan catat dosa dia, dan sehinggalah dia mati, malaikat akan catat segala dosa yang dia buat, sebab dia dah dijadikan mukallaf. Orang yang mimpi basah ataupun dia tak mimpi basah, fizikal dia berubah, dia telah bertukar daripada mumayyiz kanak-kanak biasa kepada mukallaf, iaitu orang yang diwajibkan dengan suruhan agama, dan sekiranya dia tak buat, dia berdosa. Dia tengok bini lucah, berdosa. Dia curi barang orang, berdosa. Dia bakar kereta berusaha, berdosa. Dia pergi Giant, curi makanan kat Giant, berdosa. Dia tak sembahyang, berdosa. Tak puasa, berdosa. Bunuh adik dia, berdosa. Semua berdosa. Balik dia marah sangat dekat adik dia, ambil adik dia, pukul dalam mesin basuh, letak sabun banyak-banyak. Baik, sini. Apabila dia mimpi basah, kena bangun pagi tu. Bila awak mimpi basah, kena mandi wajib. Awak ingat tak doa mandi wajib? Usolli? Bukan. Tak ingat? Tak apa. Bahasa Melayu. Saja aku mengangkat ada susah kerana Allah Ta'ala. Tanya ada layak keberkat seterusnya. Perhatian. Apabila mimpi basah, so kena mandi wajib. Tengok sini Pak Nur nak jawab. Mandi wajib.
Ni bilik air awak. Yang ni mangkuk tandas. Lihat belakang, ni lubang najis awak. So kat sini ada shower. Dia akan berdiri kat depan ni tanpa kaki menjijak tanah. Baik. Mandi wajib dua benda saja. Tengok betul. Dua benda saja. Satu, dua. Pertama niat. Yang kedua ratakan air. Saya mudahkan untuk awak. Ratakan air ke seluruh badan. Niat dia kita bagi dalam bahasa Arab dulu. Siapa yang tak boleh niat? Tengok niat. Niat. Cantik pisan. Nawa itu nawaitu raf'al hadatsi akbari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Pergi kat depan kepala pat ni, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, ambil air ataupun mungkin kat rumah awak sekarang ada shower. Niat saja aku nak mandi wajib. Air jatuh, sapu ke semua badan sini. Kalau sunat dia awak mandi belah kanan dulu, lepas tu sebelah kiri. Okey, awak kena pastikan di celah-celah pelipat tangan awak, di celah ketiak awak, di celah-celah telinga awak ni, telinga bawah-bawah tengkuk ni, sehinggalah membawa kepada semua badan awak sampai ke tahap dia alur-alur punggung awak. Awak kena masukkan jari awak dan jumpa dia, awak sebut hai dan awak masuk. Termasuk sampai ke kaki. Dan awak ratakan air, bermaksud awak dah selesai mandi wajib. Niat saja aku mandi wajib kerana Allah. Pastikan air tu kena semua, dalam hidung, dalam telinga, dalam semua badan tu. Kalau tak kena air, tak sah mandi wajib awak. Tiba-tiba esok mimpi pula. Malam ni dah mimpi, bangun mandi wajib. Malam esok mimpi pula sebab best. Mimpi pula. Bila mimpi pula, mandi wajib. Setiap mukallaf yang mimpi basah mesti mandi wajib. Mimpi basah ni bukan mesti budak dah jannah macam awak. Mana-mana lelaki dalam dunia ni sehinggalah dia mati, biasanya dia akan mimpi basah. Termasuk orang dewasa macam ustaz pun boleh mimpi basah kadang-kadang. Ada faham? Okey, sila duduk. Ada soalan pasal mandi wajib? Ya. Mandi wajib pakai air kolam. Mandi wajib syaratnya mesti menggunakan air. Sama ada menggunakan shower, mandi kolam, mandi sungai, ataupun air tak ada, tiba-tiba hujan turun, dia pergi main hujan. Mak dia kata, masuk, kenapa main hujan? Saya mandi wajib. Mak dia, oh ya ke? Baik. Boleh. Yang penting apa tadi? Niat dan meratakan air. Saya nak beritahu kesannya. Siapa yang, kan bila kita mimpi basah kita dah mukallaf. Mukallaf ni dia wajib solat, betul tak? Dia mimpi basah, dia mukallaf, tapi dia tak mandi wajib. Bila tak mandi wajib, untuk dia tak sah. Sembahyang dia semua tak sah. Bayangkan. Saya pernah buat program di Hulu Langat, jumpa budak tingkatan 5. Malam tu kita nak bawa dia masuk hutan, nak buat solo drop. Yang bawa seorang-seorang tutup mata, drop dia kat dalam hutan. Petang tu dia cakap, apa Ustaz, saya tak pergi boleh tak? Kenapa? Saya takut. Kenapa awak takut? Saya dah lama tak mandi wajib. Berapa lama awak tak mandi wajib? Dah 2 tahun. 2 tahun dia tak mandi wajib. Maksud dia keluar air mani tu dia tak mandi. Bermaksud solat sepanjang hidup dia 2 tahun tak sah. Jadi mana-mana rakan Muslim
Mesti mandi wajib. Faham ataupun tidak? Oh, ada soalan tanya. Perhatian. Itu cerita keluar air. Ustaz kampas dekat Ustaz Zubairi untuk cerita pasal perubahan fizikal. Boleh atau tidak? Okey, baik. 3 tepukan untuk Ustaz Zubairi. Okey, baik. Perhatian. Ustaz tengok tadi ada yang tak smart. Sebab dia tak duduk dalam keadaan yang smart pun. Bila kamu sebut smart, pastikan kamu tindakan kamu pun smart. Ini pelajar cemerlang. Kamu dah jam berapa ni? Dah jam 6 kan? Okey. Nama apa Ustaz tadi? Ustaz tadi nama apa? Ustaz? Ustaz Zubairi. Sebut betul-betul Zubairi. Baik, Ustaz akan share dengan kamu. Ustaz akan sambung sikit. Sebab Ustaz Azizul ada emergency. Dia ke tempat bank pelaburan. Jadi apa Ustaz nak sambung sikit perubahan fizikal orang-orang yang sampai umur, cukup umur. Macam yang kamu tengok tadi kan, apabila sampai masa seorang lelaki dan perempuan sampai masa dia, Ustaz beritahu tadi tanda-tanda je kan, mimpi, keluar duit, jaga-jaga, duit. Dan apabila kamu mimpi lepas beberapa bulan, minggu, dia akan ada perubahan fizikal pada kamu. Bila ada perubahan fizikal dalam diri kamu, kamu jangan terkejut. Tiba-tiba saja keluar misal, takut, panggil ayah kat rumah, ayah, mak, apa ni? Kamu akan ada beberapa perubahan fizikal. Ada yang kadang-kadang ikut kepada pertumbuhan badan kita sendiri. Ada yang kadang-kadang tu dia naik dengan di perubahan dia tu naik mendadak. Perubahan tu kita nampak jelas kadang-kadang tu. Tapi ada yang kadang-kadang dia dah akil balik, tapi perubahan tu dia tak ada lagi. Dia mungkin sikit-sikit. Faham tak? So kamu boleh tengok. Dan apabila perubahan tu, Ustaz nak beritahu kat kamu apa? Apabila datang perubahan tersebut pada kamu, kamu jangan gabrak. Jangan buat terkejut. Relax. So tanya pada orang yang tahu. Abang kamu kalau dah ada ayah ke, selalunya kalau lelaki dia akan tanya pada ayah dia lah. Kadang-kadang dia malu, dia nak tanya pada mak dia, ataupun dia malu pun nak tanya pada kakak dia. Kadang-kadang dia tak ada kakak, kadang-kadang dia tak ada abang. Macam Ustaz ada 5 beradik. Ustaz seorang lelaki. Ustaz 5 beradik, Ustaz seorang lelaki, Ustaz anak keempat. Ustaz nak tanya siapa? Tanya ayah, tapi Ustaz tak tanya pun. Ustaz pergi sekolah, Ustaz tanya Ustaz. Kadang-kadang Ustaz malu juga. Jadi macam tu. Jadi bila kamu buat dapat perubahan tersebut, kamu tak payah nak takut, tak payah nak gabra, tak payah. So relax.
tanya, apa yang patut pada ustaz? Apa yang perlu kamu buat? Macam ustaz ada partner ustaz, ada kawan ustaz, ataupun senior. Ustaz tanya pada dia, sebab dia pun sekolah agama, dia pun tahu tentang benda ni. So kita tanya dia, apa yang kita kena buat ni? Ada ustaz pergi waktu ustaz sekolah dulu, ustaz waktu tu dah tingkatan 6. Ada seorang pelajar ni masuk tingkatan 1 sekolah mendengar. Dia tanya ustaz, panjang sangat ni ustaz. Dia tak panggil ustaz lah waktu tu. Dia cakap abang, dia panggil abang atau ustaz. Bang, Mas Bairi, macam mana ni, panjang sangat ni, tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu kamu kena tahu, kalau benda tu panjang sangat, so macam mana nak selesaikan dia dengan cara yang terbaik. Kamu jangan gelojoh, jangan saya ada ustaz, saya ada nampak satu benda tu dia boleh cabut-cabut. Selalu saya tengok atuk saya guna, dia cabut kat sini. Kamu pun ambil benda tu, cabut kat bahagian cantik, terbaik dari ledak. So tak payahlah nak memudaratkan diri kamu. Faham tak? So beli shaver, kasih cut. Boleh? So saya nak cerita sikit beberapa perubahan. So perubahan fizikalnya antaranya, bila kamu lelaki, dia akan ada perubahan bulu-bulu, dia akan naik yang pertama. Faham tak? Bulu apa? Kadang ni bulu ni dekat misai ni, janggut, kan? Kalau lelaki lah, kalau lelaki. Orang perempuan tak keluar benda tu. Orang perempuan dia ada keluar macam bulu, tapi dia taklah banyak. Tapi dia lelaki ni dia ada bulu dekat sini, misai kita panggil, janggut. Ada yang kadang dia punya hormon dia tu sama macam ayah dia. Ada yang ada bau kan? Kamu tahu tak bau ni? Ada tak? So dia akan mula naik daripada situ. Tapi kalau ada yang keturunan yang tak ada benda tu, so ustaz ni saya tak keluar, bukan saya keluar, saya tak ada. Cuma ustaz pula ikut kepada gen masing-masing. Kalau ada ayah kamu yang macam tu, atuk kamu yang macam tu, insya-Allah dia akan bulu, dia akan keluar. Ada yang tak ada, tapi kamu janganlah sedih pula dah tak keluar. Jangan sedih. Kalau yang keluar, dia tak nak keluar, dia tengok ustaz, dia tak keluar pun saya keluar. Jangan nak marah pula, ustaz kau keluar, aku tak keluar. Macam tu pula. Jangan macam tu. So bila keluar, relax saja. Macam mana, apa yang perlu kamu buat adalah kamu uruskan fizikal kamu tu secara betul. Kamu pernah tak tengok darjah mungkin tak ada lagi, kamu dah naik tingkatan sekolah menengah, kamu tengok ya Allah ni dia serabut, macam orang tak pandai nak jaga penampilan diri. Dia dah naik janggut, dia dah naik bang, dia tak shave. Nampak ni macam Ustaz tak tahu. Tapi macam apa yang perlu kamu buat bila ada perubahan fizikal pada diri kamu, so kamu kena uruskan benda tu. Kena ada perubahan. Ustaz kat universiti dulu ada seorang pelajar, ada kawan ustaz, orang Kelantan. Memang ya Allah banyak gila, kalau keluar ni memang banyak. Dan setiap hari dia kena servis benda tu, ataupun 2-3 hari sekali dia akan servis benda tu. Ni dia punya bau dia. Setiap hari ni buat elok. Kalau kamu nak kata macam mana buat, pergi elok. Kan kadang-kadang dia dah naik kan, kalau kita potong rambut, lepas tu mamak tu shave pergi elok, esok lusa dia dah naik balik. Kan dia dah buat bentuk pergi elok kan, lepas tu dia ada naik lagi. So apa kamu kalau kamu repair je lah benda tu. So kali ni bila dah naik macam benda tu, faham tak? So uruskan kamu punya penampilan tu, pastikan cantik, bagus. Ini pelajar yang cemerlang, pelajar yang menjaga penampilan diri dia dengan baik. Kamu nak tak datang sekolah, orang tengok, siapa ni? Datang daripada gua mana? Kan kamu tengok, mungkin ada dalam kalangan ayah kamu atau atuk kamu yang macam tu. So kamu tanya dia, macam mana nak uruskan benda tu. Buat benda tu, pastikan belajar buat benda tu. Kadang ada jerawat. Ada ustaz, kawan ustaz seorang, dia dah bau, dah ada ni bau tu lah. Lepas tu dia banyak pula jerawat. Dan perubahan yang kamu akan hadapi lepas ni, kamu akan ada jerawat, akan naik jerawat. Tak kira lelaki ataupun perempuan, dia akan ada benda tu.
Ni kadang-kadang Ustaz tengok tadi pun Ustaz tengok ada yang dah ada jerawat. Ada jerawat ni kadang-kadang kamu akan tension. Kamu akan tension. Tanya macam mana ni? Lepas tu kena kutuk dengan kawan lagi. Jerawat. Perhatian. 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 Ustaz cakap, macam tu kamu dah. Nampak sangat selalu tutup kawan. Tak keluar ni kat kamu tunggulah satu hari nanti keluar kat kamu tengok. Bukannya kawan kamu yang tutup kamu, adik kamu. Muka undur pada muka kamu. Jadi bila kamu jadi macam tu, kamu janganlah usik kawan kamu. So dia dah sampai tahap kematangan dia, bebanan taklifan tadi mukallaf saya tu dah ada kat bebanan dia, dia ada tanggungjawab yang berat. Sebab tu kalau kamu tak naik, kamu ajak kawan kamu ni, apa perkara kebaikan yang kamu kena buat? Buat dengan dia. Ni buat benda-benda yang macam tu, kutuk kawan. Jangan macam tu. Boleh ke tak boleh? Perhatian. 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 Tak tegak badan tu. Okey, tadi kita tak sebut apa yang pertama, perubahan fizikal tadi ni. Dia, orang lelaki sebelum dia akil balik, dia tak nampak lagi ketara bentuk badan dia tu. Bentuk badan macam mana? Macam Ustaz Aziz sebut tadi, orang perempuan ni dia lebih awal kematangan dia berbanding lelaki. Kadang lelaki ni darjah 6, darjah 1, darjah 2 baru dia datang. Orang perempuan ni kadang-kadang darjah 4, darjah 5 pun ada yang kadang-kadang dah datang tau. Perubahan dia apa? Perubahan fizikal. Kalau perempuan selalunya dia akan perubahan dia dekat dada dia. Dan yang keduanya, yang paling ketara di bahagian punggung dia. Jadi kamu jangan tengok, kalau kamu tengok kamu tak tengok belanja perempuan, kamu tengok belanja lelaki. Kamu tanya pula, kau dah matang kan? Punggung besar. Janganlah macam tu. Perhatian. Ustaz tengok ada Ustaz Azhari yang punggung dia besar ni. Sebab tu dia sembang. Baik, perhatian. Perhatian. Okey, baik. Okey, siapa kat sini yang dalam keluarga dia seorang je lelaki? Seorang je lelaki. Okey, turunkan tangan kamu. Okey, turunkan tangan kamu. Okey, siapa dalam kalangan kamu yang dalam family dia seorang je lelaki, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada abang, dia seorang je lelaki. Anak tunggal. Okey, turunkan tangan kamu. Okey, tegakkan badan kamu. Tegakkan badan kamu. Okey, apa lagi tanda-tanda perubahan fizikal? Apa lagi? Selain daripada kamu tu naik jerawat, naik bau, misai, janggut, kamu nak tengok tak ada orang lelaki yang ada bulu dada? Bulu dada. Bulu dada, bulu kecak, kamu tengok tak? Pernah tengok tak bulu dada? Kamu tengok bulu dada siapa? Kamu tengok bulu dada siapa? Kakak kamu. Baik, dalam kira-kira kita tegakkan badan kamu. So perubahan fizikal ni kamu kena faham dulu. Dan kamu bila datang perubahan fizikal kepada kamu, pastikan kamu jangan gelabah dan jangan gamar. Relax sudah. Faham tak? So kalau tak tahu macam mana nak settlekan benda-benda yang susah yang baru datang pada kamu, pastikan kamu tanya pada orang yang betul-betul tahu. Macam Ustaz contoh, Ustaz beritahu tadi lah, tanya pada abang, tanya pada ayah. Kalau malu tanya pada abang, tanya pada ayah, tanya pada Ustaz kat sekolah. InsyaAllah dia akan bantu kamu. Okay, baik. Ustaz itu akan dah sampai dah, dia akan sambung balik. Ustaz cerita sikit saja tadi tentang perubahan fizikal. Dia akan sambung balik insyaAllah dengan kamu.
Tes. Perhatian. Ustaz, ganti Abang Zubairi sebab Ustaz ada urusan penting di toilet. Baik. Abang Ustaz Zubairi dah cerita pasal perubahan fizikal, betul? Jadi Ustaz ringkaskan apa yang Ustaz Zubairi cerita. Apabila seorang tu dia dah sama ada dia mimpi basah ataupun dia tak mimpi, so dia akan mengalami beberapa perubahan fizikal. Tak kan? Awak, otak awak sama kala dengan baju awak. Okey? Baik. Perhatian. Bila awak dah mature, okey, perhatian. Awak akan mula tumbuh janggut. Ada orang janggut banyak, ada orang janggut sikit, tak kisah. Tapi awak mula tumbuh. Yang kedua, awak mula tumbuh besar. Yang ketiga, dekat halkum awak dah mula ada benjolan, dia panggil biji halkum. Yang seterusnya badan awak yang biasa ni mula-mula terus jadi macam tu. Perhatian. Dia tak balance sebab dia hanya guna tangan kanan saja, ya. Okey. Baik. Lepas tu dia mula ada shape dekat badan dia. Kadang-kadang ada tubuh bulu badan dia. Suara dia berubah. Ini biasa dan semua orang tahu. Saya tak nak fokus yang ni sangat. Saya nak cerita apa awak kena buat bila balik. Tengok sini. Sama ada mimpi basah, awak berubah fizikal. Lepas ni di rumah awak dah kena jaga. Jaga apa? Tengok sini. Awak dah tak boleh mendedahkan aurat. Maksudnya di rumah awak, dulu waktu awak kecil, awak akan jadi bogel, ya. Betul tak? Daripada tandas pergi ke bilik tu bogel je jalan. Mak tengok, "Wuih, pakai baju." Apa macam tu? Perhatian. Ada orang parents dia dah ajar daripada darjah 1 dah tak boleh bogel. Tapi ada orang sampai darjah 6 masih duk buat pameran di khalayak ramai. Perhatian. Dalam kiraan 3 duduk dengan keadaan sopan. 1 2 3. Lepas ni dah tak boleh pakai seluar pendek, tidur atas sofa. Tak boleh. Sebab awak dah mula ada perubahan fizikal dan waktu tu nafsu seks dah mula ada. Maksudnya awak dah mula ada tarikan kepada orang perempuan, dah mula rasa kemaluan awak tu kadang-kadang dia, bila awak tengok benda-benda yang merangsang tu, dia tiba-tiba kemaluan awak tu berubah saiz. Okay, daripada kecil dia besar sikit. Dia panggil, bermaksud awak dah kena jaga aurat. Awak dah tak boleh lagi. Kali ikut umur awak 10 tahun, awak dah tak boleh tidur dengan adik perempuan awak. Siapa yang masih tidur dengan adik-beradik perempuan, kalau dia dah ni, tak boleh duk pegang adik perempuan awak suka-suka. Kena jaga aurat. Adik perempuan awak pun tak boleh pakai seluar pendek saja depan awak. Awak pun kena jaga. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada nafsu. Ada orang tanya, "Ustaz, takkanlah adik saya sanggup nak buat dekat adik saya?" Ini bukan soal adik. Ini soal bila awak tidur malam ataupun syaitan tu dia datang membisikkan dekat telinga dan akhirnya awak buat apa yang bukan awak nak sangat tapi awak nak try. Sebab tu berhati-hati. Walaupun adik 2 bulan lepas digombak,
bayi berusia 6 bulan dicabut oleh bapa tirinya. 6 bulan. Dicabut tu maksudnya dia masukkan jari dia dalam kemaluan budak. Sampai berdarah, kemudian dibawa ke hospital dan dibuat siasatan dan dibuat tangkapan. Sebab tu bagi awak semua, bila awak dah baligh, awak dah mukallaf, semua perbuatan awak akan ditulis dosa oleh malaikat, dan pada hari kiamat akan dibentangkan balik apa yang awak buat. Sebab tu salah satu dia sembahyang tak boleh tinggal. Tadi bila ustaz tanya tadi 11 orang saja yang sembahyang, yang lain tak sembahyang, yang non muslim pun tak sembahyang. Dan memang dia tak payah sembahyang dah, dia sembahyang dia sendiri. Tapi yang muslim kena sembahyang, tak boleh tinggal. Aurat kena jaga. Dulu kadang-kadang budak-budak kecil ni, dia suka pergi kat mak dia, dia pegang punggung mak dia, dia rapatkan dekat buah susu mak dia. Sekarang dah tak boleh. Sekarang awak boleh peluk mak awak, tapi tak boleh dah nak minum susu daripada mak awak ke. Awak dah besar. Perhatian, benda ni bukan bergurau, benda ni serius. Sebab ada budak buat macam ni, bergurau dengan adik-adik, pegang benda tu tak boleh. Pegang bahagian sulit tak boleh bergurau. Awak dah besar ni, berujak ni. Kalau kahwin ni anak, kalau tengok gaya badan ni, kalau kahwin kembal 8 keluar ni. Perhatian, badan yang macam ni, bolehkah tidur atas sofa pakai seluar pendek? Tak boleh. Sebab apa? Kau perlu sekejap. Perhatian. Assalamualaikum. Satu, kerana aurat dia tunjuk dekat family. Yang kedua, perhatian, saya tak cukup bila saya cerita awak main-main. Gelap tak apa? Gelap bagi kena tempat lah. Orang yang gelap tak kena tempat ni termasuk gila. Perhatian, dia bukan untuk dia. Dia pakai seluar pendek, tidur kat sofa, bukan untuk dia. Satu untuk dia lah. Yang kedua apa? Kadang-kadang kakak dia lalu daripada bilik air nak pergi ke bilik ke semua, nampak badan adik yang dah berubah ni. So benda tu boleh menyebabkan apa? Menyebabkan lintasan-lintasan buruk datang. Sebab Islam ni dia tutup pintu, dia tak nak kita masuk dalam benda tu. Awak duduk, awak berdiri boleh menimbulkan fitnah kan? Perhatian. Yang kedua, dengan kawan-kawan perempuan. Kawan-kawan perempuan awak dalam kelas dah tak boleh dah nak pergi bertepuk tampar. Awak ni tampar dia, berguling lipas ke belakang. Dah tak boleh. Okey, lepas saya tengok sampai bercakap, saya akan suruh dia bangun. Saya akan tanya soalan yang paling susah. Saya je boleh bercakap. So awak dah tak boleh, aurat-aurat awak jaga. Boleh ke tidak? Boleh. Awak mandi pun kan mak awak dah tak boleh tengok dah kemaluan awak. Kan mak awak boleh tengok kemaluan awak, mak awak pun dah tak boleh tengok. Itu dah aurat. Melainkan ada penyakit. Contohnya awak kena kulit sebuta kat bawah tu, sakit, mak awak pun nak kena tengok lah, nak siapa ubat. So boleh tengok. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Mak tengok ni, kenapa jadi macam ni? Mak awak pun, ni biasa ni biasa. Tak boleh. Sebab dia dah aurat. Yang boleh tengok kembalan awak siapa? Apa bapa awak pula? Awak saja yang boleh tengok. Bapa awak pun tak boleh tengok kembalan awak. Bapa balik-balik, bapa buka tengok dah. Kenapa ya? Saya nak buat perbandingan. Tak boleh. Perhatian. Kemaluan awak hanya awak boleh tengok dan boleh sentuh. Kecuali yang kedua yang boleh pegang dan sentuh dan tengok adalah doktor. Tiba-tiba awak
balik daripada mana-mana tempat, awak naik basikal laju, jatuh, kepala awak langgar tiang elektrik. Terbelah dua. Doktor boleh tengok, orang lain tak boleh. Awak pasang tak bila awak bersunat dulu-dulu waktu kecil-kecil, awak bersunat, lepas tu buat kenduri, orang datang bagi duit, betul? Sebelum dia datang bagi duit, dia nak tengok kepala awak, betul tak? Orang tua-tua yang laki-laki cakap dia, ni nampak. Tak boleh. That is my privacy, my pride. Hello. Siapa-siapa yang duk tunjuk kemaluan dia dekat orang, dia tak lebih kurang, dia sama macam lembu. Lembu tengok, kencing merata, berak bersepah, kencing di khalayak ramai. Tak apa, sebab apa? Dia binatang, dia bukanlah. Dia buat apa pun, dia makan rumput orang lain pun, Tuhan tak ambil dosa dia. Tapi awak buang kulit gula dekat luar, awak makan pisang, awak lempar kulit pisang dekat situ, guru besar lalu buat flip 80 kali, awak dosa. Perhatian, itu semua dosa. Awak tengok pornografi, awak khayal buat benda tak elok dengan wanita lain, awak buat seks, semua ni berdosa. Hisap rokok, berdosa. Tadi Ustaz tanya siapa yang hisap rokok. Ustaz kira lebih kurang 25 orang yang pernah merokok. Betul atau tidak? Siapa-siapa yang pegang rokok di hadapan Ustaz, tolong ingat, Ustaz dah kerja. Ustaz beritahu tadi, Ustaz ada 2 syarikat, betul? Dah ada kenderaan, ada rumah, ada pejabat, ada duit banyak dalam poket Ustaz. Dan Ustaz, kalau Ustaz nak hisap rokok, Ustaz boleh hisap rokok anytime, tak ada siapa halang. Dan Ustaz boleh jawab pula kalau orang kata, kenapa orang hisap rokok? Saya kan Ustaz. Ustaz boleh hisap rokok. Marlboro, Dunhill, Winston, Salem, Puma, Adidas, semua Ustaz boleh hisap. Perhatian, kenapa Ustaz tak hisap? Satu tu sayang nyawa, bersih, wangi, tapi Ustaz tak nak buat benda tak betul. Ustaz boleh hisap rokok. Tak ada siapa boleh halang Ustaz kecuali Allah. Ustaz boleh hisap, tapi Ustaz tak hisap. Tiba-tiba ada budak yang pegang rokok, nyalakan api rokok. Budak-budak yang pegang rokok dan nyalakan api rokok di tangan dia, dia adalah anak yang derhaka. Apa ciri anak derhaka? Buat benda yang mak ayah dia tak suka. Itu ciri anak derhaka. Betul tidak? Mak siapa yang benarkan anak dia pegang rokok kat tangan? Ada tak mak yang benarkan? Mak dia kata, "Alung, kau pergi sekolah nanti, balik jangan lupa beli 50 2 kotak. Mak kau sekotak, ayah kau sekotak." Ada tak? Anak-anak yang cuba, mereka adalah anak derhaka. Awak kalau nak hisap, tak payah hisap, buat benda lain. Rokok ni buang duit, mulut jadi busuk dan datang penyakit. Kalau awak nak nampak kejantanan, tak mesti hisap rokok. Budak-budak selalu nak try, betul? Jom kita try. Benda ni kan macam, bila kita buat ni macam kita ni macam macam style lah kan? Style lah kan, hisap rokok kan macam kan? Buat huruf, bukan buat huruf bo. Lepas tu titik. Perhatian, orang yang hisap rokok, Ustaz beritahu siap-siap, dia adalah anak derhaka. Sebab tidak ada mak ayah yang berani bagi anak dia hisap rokok. Awak jumpa orang hisap rokok, awak pergi beritahu. Awak jumpa abang tu hisap rokok kat bus stop, bus stand kan? Abang anak derhaka, lari. Okay. Jangan tunggu. Okay. Nampak askar hisap rokok, awak askar yang derhaka. Dan siapa-siapa yang hisap rokok, dia anak derhaka. Ustaz tak hisap rokok sebab apa? Mak ayah Ustaz tak bagi. Kalau mak ayah Ustaz bagi, bisa hisap. Tapi setakatlah tak ada lagi mak dalam dunia ni yang kata, "Ya Allah, bagilah anak aku ambil UPSA ni berjaya ya Allah, dan jadikanlah dia seorang perokok tegar ya Allah." Ada. Perhatian.
Dan benda-benda okok ni benda tak betul. Benda tak betul tak boleh baca doa. Benda yang baik boleh baca doa. Datang majlis ilmu baca doa. Datang makan baca doa. Datang buat kerja tolong orang boleh baca doa. Tapi buat jahat orang tak baca doa. Berzina orang tak baca doa sebelum berzina. Hisap okok orang tak baca doa sebelum hisap okok. Minta okok sebentar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. 7. Alhamdulillah. Tak ada. Dalam kiraan 3 diam. 1 2 3. Kadang-kadang ada orang tu kerja, dia anggap seolah-olah kerja dia kena hisap okok. Contohnya pagat, dia kerja jaga tengah malam, kalau dia tak hisap okok dia mengantuk. Orang yang macam tu ada ruang sedikit untuk dia hisap okok, tetapi dia tak boleh nak ganggu orang lain. Kadang-kadang pergi tempat kedai makan, orang hisap okok, mengganggu orang sebelah, betul tak? Kadang-kadang ayah awak naik kereta, mak awak ada sebelah, anak awak semua dekat belakang, ayah awak selamba hisap okok dalam kereta. Betul ke tidak? Adakah itu ayah yang bertanggungjawab? Kita pecah dia. Awak sediakan satu gunting lepas ni. Awak naik kereta, sediakan satu gunting. Kalau ayah awak hisap okok, orang hisap okok kan dia bila dia seduh, lepas tu dia akan letak dekat pintu tikar tu, betul? Awak keluar daripada tingkap belakang, gunting semua. Ayah awak akan hisap juga tanpa disedarkan, tapi dah tak ada. Lama elok sampai rumah dia. Kenapa tak habis lagi? Perhatian. Dalam kiraan 3 duduk dengan sopan. 1 2 3. Sebab tu kalau awak nak hisap okok, jangan hisap. Jangan cuba-cuba nak pegang. Orang kalau nak tunjuk lelaki, Islam ajar kalau nak tunjuk lelaki bukan dengan hisap okok. Pakai pakaian kemas, buat badan bagi sihat, bukan sadut, sihat. Lepas tu pakai jam, pakai cincin, boleh lelaki. Tapi kalau pakai gelang, subang, rantai, bukan lelaki. Itu perempuan. So benda pertama cabaran yang awak kena jauhi adalah rokok. Saya tak tahu kat sini dia ada beberapa budaya budak-budak sekolah, macam dekat banyak tempat sekarang dia ada naik bicycle fiksi. Basikal lajak. Basikal lajak tu tak ada brake, betul tak? So dia akan lajak je. Dan dia lajak tu akhirnya terus sampai ke liang lahat. Okay? Perhatian. Assalamualaikum. Dalam kiraan 3 duduk dengan sopan. 1 2 3. Naik basikal. Semalam Ustaz dekat Seri Damansara. Tengah naik kereta ni, budak tu nak masuk simpang. Dia nak masuk awal. Simpang tu tak sampai lagi, tapi dia nak masuk awal. Tengah Ustaz laju, dia simpang, dia kolam. Basikal lajak. Dia belok sikit lagi, Ustaz nak langgar dia. Ustaz berhenti kereta, Ustaz kejar dia. Dia pun bila tengok Ustaz turun, dia nampak, Ustaz Azizul. Dia bawa lagi laju. Ustaz doakan dia dapat hidayah. Bayangkan kalau ada kereta yang laju langgar. Bayangkan kalau bukan kereta, lori datang. Lenyek dia menjadi apa? Chicken chop blended. Perhatian. So kita dah cerita pasal akil balik. Sama ada awak mimpi ataupun berubah fizikal. Bila awak dah akil balik, awak kena dah jadi daripada mumayyiz jadi apa? Mumayyiz jadi mukallaf. Bila mukallaf, awak dah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan. Kalau awak tak semayang, buat dosa semua, malaikat cantik. So sekarang kita tengok, ada beberapa pilihan pelajar yang awak boleh jadi.
Pertama, budak tu dia pandai tapi dia jahat. Ada tak budak kat sekolah dia macam ni? Perhatian. Perhatian. Tak payah tunjuk dekat siapa. Dia pandai tapi perangai dia mengalahkan Firaun. Kalau Firaun masih hidup, Firaun pun terkejut. Dia kata, adakah aku jahat? Rupanya ada orang jahat pada aku. Yang kedua, dia lemah. Dia belajar tak pandai tapi dia baik. Ada tak? Dia tanya dia 2 kali 2 berapa? Dia jawab 2 kali 2 8. Tapi akhlak dia bagus. Dengan cikgu-cikgu, dengan kawan-kawan macam ni. Dalam majlis ilmu duduk dengan sopan, tak bercakap. Tengok ada yang bercakap. Yang duduk main jam lah, duduk street kawan. Yang ketiga, lemah dan jahat. Dah belajar tak pandai, nakal pula. Belajar kat sekolah tu dah tak cemerlang dah. Nakal, masuk sekolah ni lewat bergaduh dengan orang, bergaduh dengan kawan. Kalau bergaduh dengan kawan ni, duk kutuk mak bapak dia, duk hina-hina kawan. Dan yang keempat, pandai dan baik. Yang mana awak nak? Pandai dan baik. Saya tak dengar. Kuat sikit. Jangan bang. Perhatian. So kita naik ke 4. Ini cabaran awak. Ya betul. Cabaran apabila awak dah mature, tambah-tambah awak duduk kat KL. Pertama sekali, akses kepada benda jahat makin mudah. Awak hanya perlu pegang telefon. Awak tahu Bill Gates, orang paling kaya di dunia, bagi anak dia pegang telefon ketika umur anak dia 14 tahun. Awak darjah 1 dah minta, mak, saya dah masuk sekolah rendah sekarang. Saya dah darjah 1 tahu. Saya nak iPhone X. Awak nak buat jahat mudah. Pegang telefon, pergi cyber cafe pula internet laju. Buka sahaja apa awak nak, pilihan ada di tangan awak. Dan saya nak awak ingat, bila awak pilih nak tekan benda yang tak elok, awak tengok perkataan mukallaf. Nampak tak perkataan mukallaf? Bila mukallaf bermaksud malaikat akan catat dosa dan pahala yang awak buat. Saya pernah jumpa seorang budak dekat cyber cafe Sri Damansara, darjah 6, lepas UPSA. Tengah buat apa? Melayari pornografi. Saya lalu-lalu di tengah layar, baik cerita tu. Saya tanya adik dia jawab apa? Saya kata, nak buat apa ni? Dia kata, biasa bang. Saya cakap apa? Saya polis. Dia minta nombor telefon ayah awak. Dia tutup skrin tu, dia minta, dia bagi nombor telefon ayah. Saya telefon ayah dia, datang ke situ. Tapi saya tak cakap dekat ayah dia saya polis. Saya bohong budak tu je. Saya panggil ayah dia, datang. Minta, abang kat mana ni? Ayah dia tengah minum kat kedai di Damansara. Abang datang ke cyber cafe dekat sebelah pejabat pos ni. Anak abang ada kat sini. Kenapa cik? Biarlah dia main game apa semua itu. Tak, abang kena datang, ada urusan penting. Dia datang. Ayah dia datang. Saya beritahu, tuan, anak tuan tengah tengok pornografi. Tuan tahu tak benda ni? Ayah dia cakap apa? Biasalah dia, budak-budak zaman sekarang. Saya macam nak ambil ayah dia, masukkan dalam blender, buat cappuccino blender. Biasalah budak zaman sekarang ni tengok benda-benda ni macam tak biasa. Ini bukan soal biasa. Sekali awak tekan benda pornografi, awak dah masuk ke dalam, dah tengok perempuan ni macam ni, semua buat ni. Jalan pulang awak makin suka. Awak susah nak patah balik. Dan kajian telah dibuat, orang yang melayani pornografi ni, dia kena 2 benda. Ustaz beritahu tadi. Pertama, dia tak boleh fokus dengan apa yang dia buat. Yang kedua, dia akan cepat bosan. Sebab dunia pornografi tidak ada limit.
Di mana dia hidup dalam dunia sebenar ada limit, menyebabkan dia cepat bosan. Dia nak go beyond the limit. Tegak tangan sentuh bawah kawan sebelah. Tanya dia, kau faham tak apa ustaz tu cakap? Dah, dia tahu. Perhatian. Zina dan couple. Awak tengok orang couple kat KL ni benda biasa, betul tak? Dulu kat kampung-kampung orang tak berani keluar. Kalau kena tangkap, mak bapak dia rotan dia sampai tak boleh berjalan. Sekarang budak-budak bukan mak bapak rotan, power dia pergi ambil dekat rumah dia. Bapak dia siap pesan, naik motor tu baik-baik tau, jangan laju, bawa slow. Disebabkan bakal pak motor dia kata bawa motor slow, dia keluar rumah pukul 8 pagi, balik pukul 12 malam. Bapak dia tanya, kenapa balik lewat? Tadi kan pakcik suruh bawa slow-slow, saya bawa slow-slow, lambat sampai rumah. Peluk, pesan, hati-hati ya, mak bapak apa macam ni. Kadang-kadang kakak awak keluar makan, keluar couple, tengok wayang, oh cerita Pascal, jom tengok dengan power. Tengok cerita munafik, tengok cerita agama, bawa awet. What the fish? Perhatian, masa zina dan couple berleluasa, malam-malam tahun baru awak boleh tengok orang keluar berkapal-kapal naik motor semua. Pernah dalam satu tahun baru tu dia orang buat kutipan sampah selepas tahun baru di dataran Merdeka dan di kawasan-kawasan bawah tu dia ada lorong-lorong dia tu, kondom bersepah kat situ. Kondom tau? Dia gunakan untuk hubungan seks yang terlarang. Bersepah-sepah. Dan awak tengok lagi kat depan tu apa lagi? Ramai orang pakai seksi hari ni. Awak pergi KL, awak pergi pavilion KLCC, awak akan nampak begitu banyak wanita-wanita yang seksi yang menyebabkan awak kadang-kadang awak geram tengok, betul tak? Awak itu lalu. So bila awak tengok wanita seksi, dengar sini. Bila awak tengok wanita seksi, terus awak palingkan muka awak. Jangan tengok. Sebab pandangan pertama tu adalah Tuhan bagi sekali je dekat awak. Sekali tengok dah. Tak sengaja. Bukannya sekali tengok tu tengok daripada mula sampai habis. Bukan macam tu. Tengok sekali dah. Tengok kali kedua, awak membina perasaan tak elok dalam diri awak. Sebagaimana Nabi sebut, pandangan itu adalah panahan-panahan daripada iblis. Bila awak tengok, iblis akan meracuni pemikiran awak, dan awak bukan setakat melihat satu badan wanita yang dibaluti oleh pakaian, tetapi awak menerobos jauh masuk ke dalam kawasan itu. Tambah-tambah kalau orang dah pernah tengok pornografi, bila kadang-kadang orang perempuan lalu, dia dah boleh tahu ni apa benda ni macam mana. Betul atau tidak? Dia dah scan, orang perempuan lalu dia scan, trik. Orang yang buat macam tu berdosa. Dia bukanlah. Sebab hari ni cabaran awak ni, hiburan menjadi agenda utama. Orang akan suka nyanyi, betul tak? Suka nyanyi-nyanyi, suka drama-drama. Benda tu tak salah, tapi jangan lebih. Sampai satu tahap awak dah jahanam. Saya tak risau awak dah jahanam. Sekolah rendah semua budak-budak akan ingat doa-doa. Doa makan, doa tidur, doa semayang, doa qunut. Awak masuk sekolah menengah ni, awak dah habis UPSR, habis UPSRA, betul? Masuk sekolah menengah, awak kebanyakan budak akan lupa ke semua doa-doa yang dia belajar di sekolah menengah. Saya pernah tanya seorang budak tu, dia jawab apa? Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya suruh baca doa qunut, tak ingat. Suruh baca doa ni, tak hafal. Baca qul Allah tambah dengan surah lain. Kita baca qul huwallahu, ingat tak? Ingat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, fi jidha hablum min masad. Sekali. Sebab apa? Hiburan. Arak ni awak boleh jumpa dekat 7E, dekat KK, dekat Pasaraya semua ada.
Sampai satu tahap budak-budak Melayu kalau di Langkawi, di pulau-pulau yang banyak pelancong, dia orang cari duit dengan apa? Kutip tin arak tu menjadi sumber pendapatan. Sebab apa? Banyak sangat orang minum arak kat tepi pantai. Budak-budak Melayu beli arak, masuk dalam plastik, letak ais, letak arak dalam tu, minum. Ayah tanya minum apa dia? Ni air ikut. Nak sikit? Tak boleh, ni untuk budak-budak. Saat dia ayah nak buat telemetri itu ada 8. Saya pernah buat program, sebahagian budak tu pernah minum arak, pernah minum. Dan arak ni tak sedap. Awak minum air kuk lagi sedap. Arak ni dia masam, dia pekat, masam, dan akhirnya menyebabkan mabuk. Tu yang orang tak bagi Oktoberfest tu. Oktoberfest tu dalam tu ada acara minum arak beramai-ramai. Bila minum, memanglah minum dalam dewan. Tapi kadang-kadang orang mabuk, dia keluar, dia bawa kereta. Bila dia bawa kereta mabuk, jadi apa? Dia langgar, aksiden. Okey, dia langgar orang lain. Kalau dia langgar mak awak, katalah dia langgar mak awak kat luar. Awak, lepas dia langgar mak awak meninggal. Bila mak awak meninggal, polis tangkap dia, bawa pergi jail. Polis kata, mana anak-anak dia? Kita bagi peluang anak-anak dia bertemu dengan pembunuh ibu dia di dalam jail. Jumpa one to one, ikat tangan, boleh buat apa saja. Awak nak buat apa dekat lelaki yang mabuk dan langgar mak awak? Adakah awak nak cakap, lepas ni jangan buat lagi tau? Ataupun awak cakap, kan mabuk tu tak baik, tak nak. Awak buat apa? Itulah kali terakhir dia duduk atas kerusi. Sebab lepas tu dia akan masuk dalam van jenazah. Perhatian. Minat kepada agama dan ilmu makin kurang. Saya nak tanya, siapa yang boleh hafal doa kunut? Tak depan saya kan? Doa kunut tinggi-tinggi. Yang hafal tak salah. Jatuh tangan. Dalam kiraan 3 duduk dengan sopan. 1, 2, 3. Siapa boleh hafal surah Wadduha? Bagi penuh tangan. Wadduha. Okey, Ustaz panggil dia. Mesti kalau salah, umur hidup. Perhatian. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Perhatian. Sebut bismillahnya. Mak, kalau saya pergi satu Malaysia, budak-budak baca bismillah sama macam awak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Sekali lagi awak je sebut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, satu lagu kan? Baik, ubah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebab ada rakan-rakan Muslim, kita cepatkan topik ni. Duduk. 3 tepukan untuk beliau. Perhatian.
Perhatian. Ini cabaran awak. Itu gambar tu adalah rakyat Malaysia lelaki yang berhijrah ke Britain menjadi wanita dan berkahwin dengan Mak Saleh di sana. Perhatian. Perhatian. Sebab tu kalau awak tengok dalam media sosial, awak ada Instagram ke Facebook? Okey. Sama ada Instagram, Facebook ataupun WeChat ataupun Bigo ke apa, awak mesti jaga jangan sampai awak terjerumus ke dalam tu dan sukar untuk patah balik. Okey? Jangan cuba masuk ke dalam dengan cara apa? Awak melihat benda-benda yang tak bagus, yang tak baik. Benda yang berkaitan dengan aurat wanita jangan tengok langsung. Kadang-kadang awak ada Facebook kan, bila awak ada Facebook, tiba-tiba dia lalu video yang tak elok kan. Bila dia lalu, biarkan dia lalu, awak tengok benda lain. Kadang-kadang awak buka YouTube, awak insaf datang ceramah ni, balik awak nak dengar bacaan Al-Quran. Awak pun buka lah the world best of recitation of Quran. Awak type kat kotak YouTube tu, dia keluar Masyari Rasyidil Afasi, Rahman Sudais, Mahir Mu'aqli, Bandar Balila, semua orang yang baca Quran sedap kat dunia ni. Awak pun tekan satu, keluarlah Rahman Sudais, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai habis. Di tengah-tengah awak buka video tu, sebelah kanan tu dia ada video Quran dan dia ada suggestion video. Video yang dicadangkan untuk awak tengok. Awak cari Quran tadi, tapi di tepi tu dia ada suggestion video, dia ada video Quran dan tiba-tiba ada satu video wanita berbikini. Awak pun, kenapa dia ada kat situ? Dan akhirnya awak tekan untuk tengok. Bila awak tekan untuk play video tu, maka keluar banyak lagi suggestion video yang lain. Dan awak tekan lagi, dia suggest video lain lagi, yang akhirnya meninggalkan video Al-Quran tadi jauh di belakang, kerana video-video yang berkaitan dengan tubuh badan wanita tu lebih menarik. Akhirnya perasaan awak terbuai, terikut, awak rasa seronok, rasa terangsang, geram, rasa nak pergi kat perempuan, rasa nak buat sesuatu dekat perempuan. Sebab tu awak tengok ada wanita bertudung yang dirogol, ada nenek dirogol, ada wanita-wanita yang baju kurung dirogol. Sebab apa? Perhatian, dia dirogol oleh lelaki yang pada awalnya menyuburkan nafsu dia melalui melihat video-video yang tak bagus tu, dan akhirnya bila dia jumpa peluang, dan peluang tu mungkin tak ada pada wanita yang seksi, peluang tu ada pada budak kecil, dia duduk seorang-seorang dengan budak kecil tu, ataupun dia duduk, dia nampak ada seorang wanita seorang-seorang tengah tunggu bas, ataupun dia pergi mana-mana rumah ada seorang nenek tengah sedia baju. Dia menyuburkan nafsu dia yang sebelum tu dekat internet, dia duduk tengok aurat orang perempuan ni, akhirnya nafsu dia pergi dilepaskan kepada orang tadi. Dulu ada kes seorang wanita bertudung dalam bas, dia dengan pemandu bas, dia dirogol dalam bas. Akhirnya setelah dirogol, diikat dan dibunuh, dicekik dan dibuang di tengah jalan dalam keadaan tidak berpakaian. Adakah salah dia yang bertudung? Bukan. Salah lelaki-lelaki yang menyuburkan nafsu mereka dengan cara mereka melihat kepada video-video tadi. Sebab tu jangan tengok. Jangan tengok. Kalau nak tengok, tengok cerita lain. How to make a slime. Ambil dynamo, campur dengan gam, campur dengan air suam, campur dengan air ketum. Ramai air tu. Buatlah slime. Main slime. Ambil slime. Ayah ambil slime ayah. Ayah pun ambil slime. Ayah sedut slime tu. Sedut-sedut khayal ayah. Seminggu tak pergi kerja. Sebab apa? Campur dengan air ketum. Perhatian. Awak tengok Minecraft lebih bagus daripada awak tengok pornografi. Pornografi tak mesti tengok video dulu orang beromen ni, tak mesti. Dia ada soft porn. Dalam YouTube biasanya dia tak akan ada yang melibatkan hubungan seks tu. Tapi dia ada, kalau awak nak tengok orang bogey dalam YouTube ada.
Orang yang nampak kemaluan tapi dia pergi daripada angle yang lain. Dia bukan pergi pada hubungan seksual, dia pergi kepada benda-benda lain yang bukan seks tapi berbahaya. Kadang-kadang orang perempuan pakai bikini, nampak lurah dada dia. Awak jangan tengok. Bukan jangan tengok bermaksud dengki ke apa, tak. Awak boleh tengok benda tu bila awak kahwin. Okey, bila awak kahwin nanti, awak tengok bini awak terpulang kepada awak, nak tengok kat mana, semua boleh tengok. Betul tak? Bini awak boleh tengok awak tak? Bini awak boleh tengok. Yang tadi kita kata kemaluan kita, bapak kita tak boleh tengok, betul tak? Mak kita tak boleh tengok, kakak kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok kemaluan bapak kita. Yang orang boleh tengok kemaluan kita ni dua orang saja. Pertama doktor, yang kedua bini kita, isteri kita. Yang lain tak boleh. Yang ketiga yang boleh pun makmum di belakang kita. Sekiranya kadang-kadang kita solat, kain koyak ternampak, yang tu boleh. Perhatian. Perhatian. Ini kita cerita zina tadi, yang awak dah tengok video-video, gambar-gambar semua tu, awak membajai nafsu awak, akhirnya apa? Nafsu awak tu pergi kepada, kadang-kadang kepada couple. Yang buang bayi ni, orang couple ke orang kahwin? Orang kahwin buang bayi, orang couple. Silap. Apa tadi? Aku lupa dah. Orang couple buang bayi, orang kahwin tak buang. Sebab orang kahwin susah nak dapat, nak kahwin tu susah. Orang kahwin Orang kahwin susah nak buat. Sebab apa? Nak kenduri, nak jamu orang lagi, nak habis duit bayar, semua susah. Orang tak kahwin buat hubungan zina terlarang, dan Tuhan mudahkan pula untuk dia orang dapat bayi, dan akhirnya dibuang. Pada tahun 2009, setiap 2 hari 3 bayi dijumpai, sama ada hidup ataupun mati. Daripada mana datang ni? Daripada zina. Zina datang daripada apa? Daripada perbuatan melihat pornografi, khayal dan buat seks. So berhenti dan nak fokus kepada cabaran awak sebagai seorang mukallaf. Boleh atau tidak? Saya cepatkan. Seminit lagi cikgu. Cikgu dah tidak boleh. Okey. Tu ditemui dalam parit tepi jalan. Yang ni dihiris ibu sendiri di Sarawak. Budak 16 tahun tidur dengan jantan. Akhirnya hamil. Mak pak tak tahu, cikgu tak tahu, pak wu tak nak mengaku. Last kali dia duduk asrama. Dia waktu malam dia nak pregnant tu, malam dia nak bersalin tu, dia buat apa? Dia bersalin seorang-seorang dalam bilik. Kawan-kawan dia semua pergi prep baca buku. Bila bersalin, baby keluar. Bila baby keluar, baby buat apa? Mula-mula keluar. Baby mesti menangis. Sebab doktor akan cek baby menangis ke tak menangis. Kalau menangis, doktor kata okey. Kalau tak menangis, doktor risau. Dan doktor lebih risau kalau bayi itu ketawa. Bila keluar daripada perut mak dia, so bila baby tu keluar, baby menangis. Dia ambil baby tu letak bawah katil. Lepas tu baby tu menangis, letak dalam almari, menangis, tindih-tindih dengan baju, menangis. Akhirnya dia pun blur, dia dilema, dia stres, dia pressure. Dia ada pisau satu, dia ambil bayi tu, dia hiring bayi tu sampai mati. Ni 16 tahun di Betung, Sarawak. Beberapa tahun lepas. Ni yang dibuang. Yang ni dicampak daripada tingkat 7. Satu bangunan, rumah flat, campak tingkat 7, jatuh kena bucu tong sampah, berkecai kepala. Dan polis buat siasatan. Ketika bayi ni dilempar daripada tingkat 7 tu, dia masih hidup. Bayi tu masih hidup ketika dilempar. Polis pergi tangkap mak dia yang buang tu, sebab mak dia stres. Tu dibuang atas pagar surau, ada kerengga penuh atas badan. Siapa yang buang ni? Orang couple. Orang couple, macam mana dia boleh couple? Dia berzina. Macam mana dia berzina? Sebab dia menyuburkan nafsu dia. Pegang tangan, keluar makan selalu. Akhirnya rasa nak buat hubungan seks, dan akhirnya hamil.
Ni Ustaz cepat kalah. Okay, ni semua okay. Yang ni, ni last. Yang ni bunuh diri. Dia bunuh diri, dia terjun daripada atas tu, akhirnya dia jatuh ke bawah. Cuma polis menyelamatkan dia. Sebab apa? Dalam kes ni di Kota Baru Kelantan, kebetulan waktu dia terjun tu ada kedai tilam di sebelah tu. Polis sempat ambil tilam tu, selamatkan dia. Maksudnya dia bukan nak bunuh diri sangat, dia nak gempok polis je. Dia pun waktu nak terjun mana kedai tilam. Macam situ. So dia selamat, cuma dia terjun. Sebab apa? Putus cinta. Ni mak rempit. Naik motor macam ni, awak tengok dalam YouTube banyak video-video yang mak rempit fail. Yang hebat angkat motor. Last sekali pergi kat depan tu, kepala atas steering lori, kaki tu dekat tiang elektrik. Perhatian. Dalam keadaan 3 duduk dengan sabar. 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, dengan senjata tu, apabila awak telah mimpi basah ataupun mengalami ciri-ciri yang kita bincang tadi, awak dah mukallaf. Bila awak mukallaf, setiap kali mimpi basah kena mandi wajib. Dan setiap kali awak mandi wajib tu dan awak mukallaf, awak telah dipertanggungjawabkan. Dosa dan pahala di tangan awak. Boleh atau tidak? Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi selepas ni. Saya serahkan kembali kepada Ustazah. Sepuluh tahun bersama-sama. Okay.